Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas. Waalaikumsalam cikgu. Selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita akan masuk bab baru. Baik cikgu. Kita masuk bab baru, tapi sebelum tu kita cikgu nak tunjuk gambar-gambar beberapa gambar lah. Okey, nampak tak gambar ni? Nampak cikgu. Okay. Yang pertama, gambar apa ni? Apa tahu budak lelaki ni buat apa? Tolak kerusi kot. Ya, betul. Yang pertama gambar budak lelaki ni dia tengah tolak kerusi. Okey, gambar yang kedua? Menarik tali cikgu. Tarik tali. Kita tengok dia orang ni tengah tarik tali. Okey, gambar yang ketiga ni siapa tahu? Lelaki ni dia buat apa? Tolak troli. Tolak kotak. Troli. Lelaki ni dia tengah tolak kotak. Dan pakcik ni siapa tahu pakcik ni buat apa? Mancing. Memancing. Ya, dia main. Kalau awak tengok dia punya joran tu pun ada macam tarikan kan. Okey, seterusnya. Okey, siapa tengok gambar ni? Dia buat apa ni? Yang dekat atas ni. Menendang bola. Main bola. Ya, yang sini dia main bola. Okay, seterusnya yang dekat bawah ni, budak ni dia tengah bermain layang-layang. Dan akhir sekali, okay, gambar ni tengah buat apa yang lelaki dekat ujung ni? Memanah. Ya, dia tengah Memanah. memanah. Dia menarik nak panah lah. Okay, jadi gambar-gambar ni sebenarnya aktiviti yang kita selalu buat lah dalam kehidupan harian kita. Jadi apa kaitan aktiviti ni dengan topik kita hari ni? Kalau kamu perasan kata kunci dia cikgu dah bagi tahu. Jadi siapa tahu hari ni kita akan belajar apa? Daya telakan daya dan gerakan. Ya, betul. Hari ni kita akan belajar tentang tarikan dan tolakan. Iaitu bab 8 daya dan gerakan untuk 8.1 iaitu daya. Okay, jadi di akhir pembelajaran ni kita ada 4 objektif. Yang pertama menyatakan konsep daya dengan tepat, menerangkan 5 jenis daya dengan jelas, mengukur daya dalam SI unit dengan betul dan akhir sekali menjelaskan definisi dan 2 contoh hukum Newton ketiga dengan tepat. Okey, kita masuk. Okey, apakah itu daya? Daya bermaksud tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas satu objek. Maksudnya di sini kalau tarikan je dia tarikan, kalau tolakan sahaja dia tolakan. Kalau tarikan dan tolakan baru itu dipanggil daya. Jadi kalau ada soalan yang tanya konsep daya, kamu kena jawab dua-dua lah . Tak boleh satu je sebab dia kena ada 2 baru dia jadi daya. Okay, jadi seterusnya kita cikgu dah bagi kamu kepada 4 kumpulan untuk jalankan eksperimen ni. Dan wakil kumpulan cikgu nak kamu bincang dapatan pembincangan kamu. Okay. Cikgu bagi 5 minit untuk bincang dalam kumpulan. Okay, 5 minit dah tamat. Untuk aktiviti pertama iaitu pegang dan lambungkan bola. Cikgu nak wakil kumpulan 1 Saitek. Ya, saya cikgu. Saitek, cikgu nak tanya apa jadi apabila kamu lambungkan bola ke atas? Okay, hasil perbincangan bulan tadi, sudah pasti bola itu dia akan jatuh ke bawah. Sebab, bola tu jatuh ke bawah. Ya. Boleh cikgu tahu tak kamu rasa kenapa bola tu jatuh ke bawah? Mungkin sebab ada daya graviti yang ada pada bola tersebut. Kan cikgu? Okey, jawapan Saitek, kumpulan Saitek cakap ada graviti sebab tu bola jatuh ke bawah. Okey, kita hold dulu jawapan Saitek. Okey, seterusnya untuk kumpulan kedua, kita bandingkan ke tahap kesukaran tolak blok kayu atas meja dan di atas kertas pasir. Cikgu tanya kumpulan kedua Siti. Siti ada? Okey, apa hasil kumpulan awak perbincangan? Okey, kumpulan kami mendapati bahawa lebih mudah untuk tolak blok kayu di atas meja berbanding tolak blok kayu di atas kertas pasir. Okay, kumpulan Siti cakap kita tolak blok kayu atas kertas pasir lagi sukar lah. Kamu rasa kenapa Siti?
kerana kertas pasir itu kasar. Jadi terdapat geseran di situ cikgu. Okey, kumpulan Siti cakap sebab kertas pasir ni kasar jadi ada geseran yang menyebabkan blok kayu lebih sukar ditolak atau ditarik. Kita hold lagi jawapan tu. Okay, untuk kumpulan ketiga, cikgu minta siapa Jalil lah Jalil. Ya cikgu, saya wakil kumpulan 3. Okay. Cuba awak terangkan apa jadi dekat panjang spring lepas awak jalankan eksperimen tu. Okey, lepas saya jalan eksperimen ni, jika guna berat GC yang berbeza, panjang spring tu bertambah. Okay, awak cakap perubahan spring tu bertambah. Rasanya kenapa? Sebab sifat spring tu yang senang meregang. Sifat dia meregang. Okay, terima kasih Jalil. Dan akhir sekali untuk wakil kumpulan 4, cikgu nak tanya apa jadi kalau awak letakkan bongkah kayu di atas permukaan air. Cikgu minta wakil lah Syafiqah. Ya, saya cikgu. Okey, boleh terangkan? Bila kita tolak bongkah kayu tu, dia terapung sebab dia ringan. Okey, kumpulan Fika cakap bongkah blok kayu ni terapung di atas air sebab ringan. Okey, cikgu ucapkan terima kasih untuk wakil kumpulan. Jadi aktiviti yang kamu jalankan ni sebenarnya adalah contoh aktiviti untuk menyiasat jenis kewujudan jenis daya. Jadi hari ini cikgu akan terangkan ada 5 jenis daya. Yang pertama, daya graviti. Daya graviti adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Daya ini menyebabkan semua yang di lambung akan jatuh semula ke tanah. Jadi betul lah kumpulan Saitek cakap tadi, apabila mereka lambung bola ke atas, bola tu akan jatuh ke bawah disebabkan daya graviti yang mengarah ke pusat bumi. Seterusnya ialah berat. Berat ni adalah merupakan sesuatu objek. Berat bagi satu objek ditakrifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. Dan kamu perlu take note di sini, berat adalah sama dengan daya graviti. Jadi maksudnya contoh, banyak mana berat kita, banyak itulah daya graviti yang dikenakan ke atas kita. Okey, ada soalan? Ya, cikgu. Tak ada cikgu. Okey, daya yang ketiga iaitu daya elastik. Daya elastik wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Okay, inilah yang kumpulan Jalil terangkan tadi. Bila kumpulan mereka letakkan beban pada hujung spring, panjang spring akan bertambah disebabkan oleh daya elastik apabila spring itu diregangkan. Contohnya kalau awak tengok gambar ni pun, gerang getah ni ditarik, jadi wujud daya elastik di antara tarikan itu. Okay, seterusnya yang keempat ialah daya geseran. Daya geseran ialah daya yang menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Ini merupakan jawapan yang diterangkan oleh kumpulan 2 tadi oleh Siti, yang mereka mendapati apabila blok kayu ditarik atas kertas pasir lagi sukar kan, disebabkan oleh daya geseran. Dan syarat untuk geseran ni ada 2, dia perlu bersentuhan dan menentang arah gerakan. Salah satu kebaikan daya geseran ni ialah kita dapat berjalan tanpa tergelincir. Sebab contoh kita berjalan ke hadapan, daya geseran yang wujud adalah ke belakang. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Seterusnya, Boleh cikgu. daya apungan. Okay. Daya apungan ialah daya tujah yang bertindak pada objek yang terapung di dalam suatu bendalir. Ini penerangan yang diberikan oleh kumpulan 4 tadi oleh Syafiqah. Maksudnya contoh, cikgu kaitkan dengan contoh tadi, apabila blok kayu diletakkan atas permukaan air, blok kayu tu terapung sebab ada daya tujah yang bertindak pada blok kayu tu menyebabkan objek itu terapung, blok kayu itu terapung. Contohnya macam itik ni pun, kalau tengok dia terapung sebab ada daya tujah di antara daya tujah pada itik ni yang menyebabkan dia boleh terapung di satu bendalir seperti air. Dan akhir sekali ialah daya normal. Daya normal ialah daya yang dihasilkan apabila satu objek bersentuhan dengan permukaan.
Okay, daya normal ni daya yang macam wujud untuk semua keadaan. Syaratnya dia cuma perlu bersentuhan dan daya normal ni dia kena 90 darjah dari permukaan tu lah. Contohnya, boleh nampak tak buku cikgu ni? Boleh nampak tak buku cikgu? Okay, buku ni contoh cikgu ada handphone kan? Okay, jadi apabila cikgu letakkan handphone di atas buku, dia akan bersentuhan. Jadi daya normal yang wujud adalah 90 darjah antara telefon cikgu ni dengan buku ni. Tak kisahlah apa-apa permukaan yang bersentuhan. Contoh cikgu punya tangan bersentuhan pun ada daya normal dia macam tu. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, kalau macam tu cikgu ada soalan mudah lah. Okey, cikgu nak kamu nyatakan daya yang terlibat untuk situasi-situasi ni. Okey, yang pertama, penerjun bungee jumping sedang membuat terjunan. Okey, kamu rasa daya apa yang terlibat di sini? Graviti. Okey, seorang jawab daya graviti. Ada jawapan lain? Okey, daya graviti. Seterusnya yang kedua, budak ni bermain basikal dan basikal bergerak di atas permukaan yang kasar. Okey, rasanya daya apa yang terlibat di sini? Daya geseran. Daya geseran. Dan akhir sekali, belon udara panas sedang terapung di udara. Daya apungan. Daya apungan. Daya apungan. Okay, ya betul. Untuk jawapan A, daya graviti, B, daya geseran dan C, daya apungan. Okay, maksudnya kamu dah faham jenis daya. Okay, seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri daya. Okay, daya merupakan kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Okay, nama pun dah kuantiti vektor, dia kenalah mempunyai magnitude dan arah. Maksud magnitude di sini, kuantiti nilai sesuatu ukuran. Contohnya untuk gambar yang cikgu tunjukkan ni, magnitude daya sebanyak 15 Newton. Jadi 15 Newton ni lah yang merupakan magnitude untuk daya tu diperlukan untuk menarik paku daripada meja ni. Dan titik aplikasi daya ialah titik tindakan daya ke atas objek. Titik aplikasi ni maksudnya daya maksimum yang dikenakan. Di mana daya itu yang maksimum tu. Contohnya kalau awak tengok ni, titik aplikasi daya antara tukul, dekat tengah tukul ni dengan bongkah kayu. Jadi di sinilah daya ditumpukan untuk menarik paku tersebut. Okay? Okay. Sebelum tu cikgu nak tanya, sebelum kita masuk untuk pengukuran daya, cikgu ada soalan. Rasanya kita kalau nak ukur panjang buku atau lebar sesuatu buku atau buku lah. Rasanya kita guna apa kalau nak kira panjang buku ni? Pembaris. Okay, kita guna pembaris kan? Okay, soalan cikgu, boleh tak kita ukur daya guna pembaris? Tak boleh. Boleh kan? Ya, kita tak boleh ukur guna pembaris sebab daya tu bukan panjang ataupun lebar. Jadi untuk pengukuran daya, kita akan guna neraca spring. Neraca spring beroperasi dengan konsep pemanjangan spring. Okay, ini adalah contoh gambar neraca spring. Dan cara kita tengok dia punya working principle ialah kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. Maksudnya apabila kita gantungkan sesuatu objek di sini di ujung neraca spring ni, dia akan menariklah, pemanjangan spring akan berlaku dan bacaan yang tertumpu pada nilai sini menunjukkan berapa daya untuk objek tersebut. Okay, dan untuk pengetahuan semua, unit SI bagi daya ialah Newton atau simbol N. Dan di bumi, sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1 Newton. Oleh itu, objek yang mempunyai satu jisim seperti 1 kilogram mempunyai berat 10 Newton. Okay, sini ada miskonsepsi sikit berkenaan dengan jisim dan berat. Kalau awak semua perasan, kita selalu tanya macam berapa berat kau, berapa berat awak, macam tu kan?
Perasan tak? Perasan. Perasan cikgu. Sebenarnya kita tak boleh tanya berat sebab berat tu boleh kita tanya berat tapi kita kena beri jawapan dalam Newton. Jadi kalau kita cakap berat saya 50 gram, 50 kilogram, itu adalah salah sebab untuk berat kita kena ukur Newton. Jadi awak kena cakap jisim saya 50 gram baru betul. 50 gram, 50 kilogram. Itu baru betul. Okay? Jadi kalau lepas ni orang tanya berapa berat, kena jawab dalam Newton lah. Maksudnya berat awak tu awak darab dengan 10 baru boleh cakap berat. Okay. Kalau awak nak macam cakap 50 kilogram, itu adalah jisim. Okay, kalau nak cakap berat itu adalah 500 gram, 500 Newton. Maafkan cikgu. Okay, seterusnya kita masuk yang terakhir iaitu hukum Newton ketiga atau dikenali sebagai pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Okay, soalan cikgu, buku berada dalam keadaan pegun, rasanya apple atas buku ni akan jatuh ke tidak? Tidak. Okay, buku Tidak. Okay, apple atas buku ni tidak terjatuh disebabkan buku berada dalam keadaan pegun. Ini bermaksud keadaan ni merupakan salah satu aplikasi atau contoh untuk hukum Newton ketiga di mana hukum Newton ketiga ni menyatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Maksudnya sini kejap. Dia lagging. Kejap Okay. Okay, balik untuk gambar ni, maksudnya tadi buku ni dia berada dalam keadaan pegun kerana magnitude berat, maksudnya berat untuk buku ni atau kita kenali sebagai daya tindakan adalah sama dengan daya normal iaitu daya tindak balas. Maksudnya daya normal sama dengan daya tindak balas menyebabkan buku tu dia tidak mengalami inilah, dia tiada perubahan sebab daya sama, jadi buku tu berada dalam keadaan pegun. Contoh lain, kalau awak tengok gambar penyelam ni, boleh dengar kan? Boleh. Boleh cikgu. Okay, contoh kedua, kalau awak tengok untuk penyelam ni, dia tak tenggelam tapi dia tak timbul ke permukaan. Ini juga merupakan contoh atau aplikasi dari hukum Newton ketiga. Untuk penerangan dia, objek boleh terapung di atas air kerana magnitude berat. Maksudnya magnitude berat penyelam ni adalah sama dengan daya apungan di dalam air. Maksudnya daya tindakan dan daya tindak balas adalah sama menyebabkan penyelam ni dia boleh menyelam di tengah-tengah. Maksudnya dia tak terlalu turun ke dasar ataupun dia tidak tertimbul semula ke permukaan air. Okay, setakat ni ada soalan? Ada kan? Okay. Okay, jadi cikgu ada beberapa soalan untuk menguji kefahaman kamu berdasarkan jenis daya dengan hukum Newton ketiga tadi. Okay, yang pertama, apa yang berlaku kepada objek di bumi sekiranya daya geseran tidak wujud? Siapa boleh bagi jawapan? Cikgu nak volunteer lah. Apa jadi sekiranya tiada berlaku objek di bumi? Ada yang boleh jawab? Okey, cikgu bagi jawapan Apakah yang akan berlaku sekiranya objek
di bumi sekiranya tiada daya geseran wujud? Jawapan dia, sekiranya tiada daya geseran yang wujud, objek akan bergerak tanpa henti. Sebab macam cikgu terangkan tadi, daya geseran ni dia daya yang menentang pergerakan. Contohnya kita akan bergerak ke depan dan tiada geseran yang menyebabkan kita akan henti, jadi kita akan bergerak tanpa henti. Contoh lain, kalau kita ada pegang sesuatu, kita tak boleh pegang sesuatu lah sebab dia akan terjatuh. Sebab tiada geseran antara tangan kita dengan objek tu. Boleh faham? Faham. Okay. Seterusnya untuk soalan kedua, bagaimanakah bunyi yang dihasilkan apabila biola digesek? Okay, yang ni cikgu nak panggil nama lah. Cikgu nak Ehsan. Boleh Ehsan cikgu? Ya Ehsan. Apa jawapan awak Ehsan? Bagaimanakah bunyi dihasilkan? Bunyi dihasilkan apabila biola digesek cikgu. Geseran antara kayu biola dan tali tu pada biola tu bergeser akan menghasilkan bunyi. Okey, terima kasih Ehsan. Okey, betul jawapan Ehsan tadi. Apabila biola digesek, kita sentuhkan dia, tali pada kayu biola dan tali pada biola tu akan bergeser. Geseran ni lah akan menghasilkan bunyi. Selain itu, kalau awak perasan, geseran juga dia menghasilkan haba. Contoh kalau awak gosok-gosok tangan awak laju-laju, terdekat pipi, kita akan rasa panas disebabkan oleh haba. Okey, dan akhir sekali, apakah yang akan berlaku jika tiada daya tarikan di bumi? Okay, ini cikgu nak minta Nefertiti. Ada tak? Okay. Ada yang boleh jawab, tolong jawab apa yang akan berlaku jika tiada daya tarikan graviti? Ada cikgu. Okay, apa jawapan dia Nef? Jika tiada daya tarikan graviti di bumi, semua objek akan terapung di udara. Okey, Nef cakap kalau tiada daya tarikan graviti, objek akan terapung. Ya betul, tanpa daya tarikan graviti di bumi, semua objek akan terapung. Sebab macam penerangan yang cikgu cakap tadi, daya graviti ni dia menarik semua objek jatuh ke pusat bumi. Maksudnya dia akan tarik kita ke tengah lah. Jadi kalau tiada daya tarikan graviti, kita akan terapung-apung macam di angkasa. Dan soalan terakhir. Okay, ini soalan berkaitan dengan hukum Newton ketiga. Cikgu terangkan dulu. Okay, untuk yang gambar pertama ni, kita ada dua troli. Troli pertama dan troli kedua. Okay, kalau awak tengok di tengah-tengah troli ni ada spring yang dimanfaatkan. Contohnya kita sentuhkan. Dan lepas tindak balas, dua troli ni berpisah. Jadi cikgu nak tanya, apa yang akan berlaku apabila dua troli yang bersentuhan dilepaskan? Ada sesiapa boleh jawab? Saya boleh jawab cikgu. Okey, silakan. Bagi gambar pertama tu, apabila dua troli tu didekatkan bersama, troli yang pertama tu akan ada daya elastik yang daripada spring tu, spring yang diregangkan kepada troli yang kedua. Lepas tu, troli yang kedua pun juga akan mengenakan daya elastik yang sama. Sama magnitude tapi arah dia tu bertentangan. Lepas tu gambar kedua tu, selepas dua troli tu bersentuhan, lepas tu dilepaskan, kedua-dua troli akan bergerak ke arah yang bertentangan tapi jarak diorang tu sama. Maksudnya troli pertama tu ke kiri, kedua ke kanan tapi jarak sama. Okey, terima kasih Ayuni. Okey, betul penerangan yang diberikan Ayuni tu jelas dan tepat. Ini adalah contoh hukum Newton ketiga kan. Maksud yang cikgu terangkan tadi, daya tindakan tu ada dengan daya tindak balas. Cuma sama arah, sama magnitude tapi bertentangan arah. Maksudnya apabila dua troli didekatkan, troli pertama akan menekan daya elastik. Pada masa yang sama, daya elastik tu akan dirasa oleh troli kedua dengan magnitude yang sama. Jadi apabila kita lepaskan, troli akan bergerak ke arah yang bertentangan dengan jarak yang sama. Maksudnya contoh troli pertama bergerak ke kiri sebanyak 5 meter,
Yang troli kedua pun akan bergerak sebanyak 5 meter iaitu magnitude dia, tapi ke kanan, so arah yang bertentangan. Contoh pun kalau awak perasan, contohlah awak ada terlanggar, macam kita tengah-tengah berjalan, tiba-tiba ada terlanggar seseorang kan. Kalau contoh kita akan ke kiri, orang yang kita terlanggar tu pun dia akan ke kanan juga. Itu pun merupakan hukum Newton ketiga dalam kehidupan kita. Okay, saya rasa itu sahaja untuk kelas hari ini. Sebelum kita habiskan sesi pembelajaran, cikgu ada sediakan Kahoot. Jom kita main Kahoot kejap . Okay, semua boleh sedia phone masing-masing atau laptop dan boleh masuk ikut pin ni. Okay, pin dia 3667584. Tolong letak nama sebenar sebab nanti cikgu akan ambil markah ni untuk masukkan dalam refleksi. Okey, ada lagi? Okey, cikgu tunggu lagi seminit. Seminit lagi Iwa. Kita ada 35 orang. Okey, ada lagi nak masuk? Kalau tak ada, cikgu start. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, cikgu start Kita ada 10 soalan. Okey, boleh mula. Soalan pertama, apakah itu daya? Okey, betul. Semua jawab betul. Daya ialah tolakan dan tarikan. Kalau tolakan saja atau tarikan saja itu bukan daya. Dan kalau tumbukan dia salah sebab cikgu tak pernah mention kan pasal tumbukan. Okey, soalan kedua. Apakah unit bagi daya? Okey, unit bagi daya ialah Newton atau simbol N besar. Ada seorang yang jawab kilogram, bukan kilogram tu unit untuk jisim. Okey. Seterusnya, berikut merupakan contoh daya kecuali. Okay, kalau kamu ingat gambar yang cikgu tunjuk awal-awal tadi, boleh jawablah. Okey, ada seorang yang jawab bermain layang-layang. Okey, bermain layang-layang ni daya tarikan ya sebab kita akan tarik tali layang-layang tu. Jadi yang bukannya ialah menonton wayang sebab menonton wayang kita cuma duduk. Tak ada tolakan atau tarikan. Okey, soalan seterusnya. Ciri-ciri daya yang sebenar adalah banyak yang jawab mempunyai kekuatan tolakan dan tarikan. Okey, macam ni. Ciri-ciri daya tadi
dia konsep daya tu tolakan dan tarikan. Jadi sebab tu jawapan yang A tu salah. Yang warna merah ni salah. Jawapan dia kuning sebab kalau awak tengok slide cikgu tadi, cikgu dah cakap ciri-ciri daya ialah kuantiti vektor yang mempunyai arah dan magnitude. Okay, ada seorang yang jawab biru, dia bukan arah ya sebab daya ni dia ada nilai jadi dia kena ada dua-dua, arah dan magnitude. Okay, seterusnya. Okay, gambar berikut menunjukkan daya apa ni? Okay, betul. Semua dapat jawab. Okay, yang tadi tu buah apple jatuh ke bawah disebabkan oleh daya graviti. Okay, seterusnya. Apa yang akan berlaku sekiranya berat kapal lebih besar dari daya keapungannya? Okay, jawapan dia kapal akan tenggelam. Ni merupakan aplikasi dari daya apungan yang cikgu terangkan tadi. Sekiranya berat kapal lebih besar dia akan tenggelam lah sebab daya keapungan tidak dapat menampung berat kapal itu. Ada seorang yang jawab kapal masih terapung, tidak, jawapan dia kapal akan tenggelam. Okay, soalan ke-7. Mengapakah bacaan neraca spring kurang apabila direndam di dalam air? Okay, jawapannya disebabkan oleh daya apungan. Sebab dalam air, daya apungan tu wujud antara batu tersebut dengan air menyebabkan bacaan pada neraca spring atau G berat untuk batu tu berkurang sebab dia ada daya lain yang terhasil. So yang jawab daya graviti salah, daya tarikan dan daya tolakan pun salah ya. Okay, soalan ke-8. Hukum Newton ketiga menyatakan setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang okay. Ada 7 orang yang jawab arah sama arah tapi betul. Okay, untuk soalan ni kamu kena, yang jawab salah ni boleh rujuk balik slide cikgu. Definisi untuk Newton ketiga ni dia sama arah tapi dia sama magnitude tetapi bertentangan arah. Jadi yang jawab kuning ni salah lah ya. Okay, soalan ke-9. Daya tindak balas bagi berat buku tersebut. Okey, jawapan dia daya normal. Okey, cikgu tahu ada yang jawab daya graviti, tapi kalau awak perasan gambar tadi buku tu berada di atas meja. Maksudnya buku bersentuhan dengan permukaan atas meja. Jadi cikgu cakap apa tadi? Kalau ada objek yang bersentuhan, contohnya buku ni, akan wujud daya normal antara buku dengan permukaan yang bersentuhan tu. Okay, sebab tu dia jawapan dia bukan daya graviti. Dan soalan terakhir, jawab betul atau salah. Daya boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okay, ada seorang jawab salah. Jawapan dia betul. Daya boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Contohnya yang cikgu terangkan tadi, yang kawan kamu terangkan tadi. Ada daya elastik, daya normal, daya graviti dan sebagainya. Okay, jadi kita tengok top 3 untuk hari ini. Tempat ketiga Maizura, tahniah Maizura. Kedua Afif, tahniah Afif. Dan tempat pertama Najwa, tahniah Najwa. Okay, berdasarkan soalan ni, okay, ada tempat kelima Yuni,
keempat Ayu ni, kelima Syazani. Okey. Jadi untuk kelas kita cikgu rasa itu saja. Okay, cikgu rasa itu je untuk pembelajaran hari ni. Cikgu rasa tengok soalan Kahoot pun semua jawapan ada seorang dua je yang tak dapat jawab. Mungkin kamu kena baca lebih sikit. Okay, sebelum mengakhiri kelas, cikgu nak seorang bagi refleksi lah apa yang kita belajar, apa kamu rasa. Ada volunteer, kalau tak ada cikgu pilih. Okay, kalau macam tu cikgu nak Siti Nofazilah, ada? Bagi refleksi. Oh, mungkin dia ada masalah problem. Cikgu minta Fahim lah. Fahim ada? Ada cikgu. Okey, Fahim, apa yang kamu dapat dari kelas kita hari ini? Mula-mula apa yang saya dapat tentang saya mengetahui lah daya-daya dan kaitkan dengan aplikasi macam cikgu tunjuk gambar-gambar tadi, memancing, naik basikal, semua tu lah. Lepas tu saya belajar jenis-jenis daya seperti elastik, normal, graviti dan sebagainya. Itu saja cikgu. Okey, terima kasih Fahim. Okey, betul lah yang Fahim cakap tadi. Okey, tak apa Fazilah. Lepas tu cikgu rasa tu sajalah untuk 8.1 ni, dia subtopik ni dia agak senang lah. Jadi awak semua boleh perform lah untuk tajuk ni. Jadi untuk kelas seterusnya cikgu akan masuk 8.2 iaitu kesan daya. Jadi cikgu minta awak buat pembacaan awal lah untuk kesan daya. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.